Ini adalah dua video yang saya minta anak-anak tengok. Video yang pertama, 3 jenis rangka haiwan. Kemudian video yang kedua adalah lengkung pertumbuhan. Yang lengkung pertumbuhan ni saya agak risau sikit lah untuk anak-anak faham. Tapi saya harap anak-anak faham lah lengkung pertumbuhan tu nak buat macam mana. Okay, kalau rasa macam blur, kita akan sentuh secara ringkas hari ni. Dan kita akan, kalau anak-anak blur juga boleh tengok balik lah video tersebut. Okay, so semua orang ready dengan buku nota, buku sign process skill dan juga buku teks. Okay, anak-anak buku nota tu tulislah tajuk hari ni, tarikh hari ni. Cuba jot down lah nota dengan pantas. Okay, kita belajarlah jot down nota. Okay, alright. Okay, ini ulang kaji sedikit. Saya tak pergi mendalam tau. Pergi sedikit je, iaitu mengenai 3 jenis sokongan pada haiwan. Kita ada rangka dalam bagi vertebrata, rangka luar invertebrata dan rangka hidrostatik bagi invertebrata. Safia. Okay, vertebrata tu maksudnya apa? Haiwan bertulang satu. Bertulang satu, kesiannya satu je tulang dia. Betul ke tulang satu? Ha. Siapa-siapa boleh bantu Safia? Betulkah haiwan bertulang satu? Bertulang belakang saja. Betul. Okey, vertebrata tu maksudnya haiwan bertulang belakang. Sambil-sambil kita buat kelas ni, tengok-tengok sikit WhatsApp. Bagi tahu kawan-kawan lah yang belum masuk. Join dekat Telegram takut terlepas pula diorang nanti. Okey, so vertebrata adalah haiwan bertulang belakang. Haiwan yang bertulang belakang dia memang ada rangka dalam. Ada 2 jenis lah, sama ada tulang yang keras tu ataupun rawan. Okey, yang kedua adalah haiwan invertebrata. Okey, invertebrata adalah haiwan yang tidak bertulang belakang, kan? So, sama ada dua lah. Sama ada dia ada cangkerang, dia punya cangkerang dia tu, okey, ataupun dia guna bendalih badan. Okey, itu secara ringkas. Okey, sekarang kita tengok pula penerangan ringkas lah rangka dalam tu macam mana. Okey, rangka dalam tu sama ada tulang atau rawan macam saya sebut lah, dia duduk dalam badan dan menyokong berat organ dalaman, kekalkan bentuk badan, menjadi asas pautan otot bila kita bergerak. Kita termasuklah haiwan yang berangka dalam. Haiwan, memanglah kalau belajar dalam sains ni dia ada 2 kingdom, 2 alam. Alam haiwan ke alam tumbuhan. So manusia diletakkan dalam alam haiwan. Okey, rangka luar. Rangka luar ni terdiri pada kulit keras yang kita panggil cangkerang dan selalunya cangkerang ni dibuat daripada kalsium karbonat lah. Dan mungkin juga ada lilin, berlilin. Kadang-kadang kita tengok berkilat je kan. Okey, peranan dia lebih kurang samalah untuk haiwan yang dengan rangka dalam. Dan satu lagi adalah hidrostatik. Yang ini kita akan tumpukan lebih sikit, iaitu dia kita akan tengok peranan dia mengekalkan dan mengawal bentuk badan haiwan yang tak ada tulang ni, dan dia tak ada cangkerang dan membantu pergerakan haiwan tersebut. Okey. Ada masalah, bagi tahu interrupt terus. Alright, ini video yang kedua. Tadi tu rumusan video pertama. Sekarang ni video yang kedua pula lah, iaitu bagaimana kita tengok lengkung pertumbuhan bagi haiwan. Okay, anak-anak, saiz rangka luar dengan pertumbuhan ni kita boleh present dia dalam bentuk graf. Dalam bentuk graf. Di mana lengkung pertumbuhan tu kalau manusia dan haiwan dengan rangka sebelah dalam bentuknya adalah sigmoid. Bentuk macam huruf S tu. S, tapi tak adalah S dia betul-betul S, tapi hampir seperti huruf S. Okay? Itu bagi manusia dan juga haiwan yang dengan rangka dalam. Tapi bagi haiwan dengan rangka luar, terutamanya yang bercangkerang lah kan. Okay? Lengkung pertumbuhan ni adalah berperingkat. Sebab rangka luar tu kan keras kan. Jadi dia membesar, dia perlu tanggalkan rangka luar tu berulang-ulang kali sampai dia jadi dewasa. Dan proses penanggalan rangka luar yang berulang-ulang kali ni kita panggil sebagai ekdisis lah.
Okay, so apakah itu proses ekdisis? Okay, masa rangka luar tu dah jadi keras, ada rangka dalam yang baru dan lebih lembut akan terbentuk bawah rangka luar tu. Okay, kemudian bila rangka tu dah sempurna tapi masih lagi lembut lah. Bila dia nak tanggalkan rangka luar tu sebab dia nak membesar dah tak boleh kan. Jadi dia kena tanggalkan rangka luar yang menghadkan pembesaran tu. Dia akan sedut udara dan kembangkan badan dia sampai rangka luar tu pecah. Rangka luar tu pecah. Kalau kita tengok macam apa ni siput macam tu lah. Ular tak ular rangka haiwan dengan rangka dalam. Okey, haiwan ni akan sedut udara bagi mengembangkan badan dia. Lepas tu rangka luar dia pecah lah. Okey, rangka luar dia pecah, maka bila rangka luar dia pecah, haiwan ni terus mengalami pertumbuhan mendadak. Tu yang nampak bentuk macam tangga tu. Yang bentuk dia macam tangga. Haiwan tu akan tengok pertumbuhan dia straight, serap terus naik. Kan? Jadi bentuk dia macam tangga. Okey. Ni yang saya kata bentuk macam tangga tu. Okey, jap Okey, saya harap PowerPoint saya selari dengan paparan skrin anak-anak lah. Sekarang ni kita berada pada skrin yang memaparkan tentang apa ni graf pertumbuhan bagi haiwan dengan rangka luar. Okey, so haiwan dengan rangka luar ni akan mengalami ekdisis beberapa kali. Ekdisis ingat proses penanggalan rangka luar beberapa kali. Kalau kita tengok bahagian yang menegak tu adalah pertumbuhan yang mendadak. Yang saya kata rangka luar pecah je, dia terus mengalami pertumbuhan saiz yang mendadak. Okey, bahagian yang melintang, pertumbuhan tu sifar sebab rangka luar tu dah hadkan pertumbuhan dia. Okey, pertumbuhan sifar ni kita sebut sebagai instar. Instar. Okey, untuk penerangan lanjut tolong layari video yang telah saya buat untuk anak-anak. Okey. Alright, so oleh itu pertumbuhan rangka luar ni nampak macam bentuk tangga. Okey, ini fokus hari ni lah kita nak tengok hidrostatik. Kita dah tengok tadi rangka luar. So sekarang ni kita nak tengok rangka hidrostatik. Okey, sebelum tu kita bincang dulu sains proses skill. Okey, boleh buka buku masing-masing dan tanya kepada yang dah hantar. Okey, tanya kepada yang dah hantar. Yang belum hantar tu saya harap settle jugalah, buat juga. Mungkin masalah storage anak-anak nak hantar kan. Faham tu? Allahuakbar. Okey. So sekarang semua orang buka muka surat berapa? Sekejap. Muka surat 59. Okey. So ini adalah pengkelasan haiwan berdasarkan sistem sokongan dia. Di mana kita bahagikan dulu haiwan ni kepada vertebrata dan invertebrata. Sekarang kita tengok rangka dalam Okey, saya nak dengar suara Kurato Aini. Kurato. Kurato boleh respon? Saya. Dah sihat belum? Dah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Okey, Kurato. So, Alhamdulillah risau. Bukan apa demam-demam ni. Time-time sekarang ni kan. Macam-macam kan kita risau. Okey. Okey, sekarang Kurato boleh berikan jawapan untuk haiwan vertebrata dengan rangka dalam. Silakan. Baik, Ustazah. Kelaskan haiwan berdasarkan sokongannya. Sokongan pada haiwan vertebrata. Rangka dalam, kucing, helang, tikus, ular, lembu, rusa. Okey, complete. Ngam. Alright, so cukuplah tu. Okey, semua anak-anak check cukup tak haiwan yang anak-anak tulis? Kucing, lembu, tikus, rusa, helang, ular. Ingat ular tu bukan hidrostatik tau, dia ada tulang belakang. Okey, thank you Kuratu. Okey, sekarang saya nak dengar suara Aina. Aina, boleh respon saya Aina? Aina? Okey. Aina nampaknya tak dapat nak respon ni. Okey, kita jemput Batrisha lah. Batrisha Maisara. Ya. Okey, Batrisha pula beri jawapan untuk haiwan invertebrata dengan sistem sokongan rangka luar. Silakan.
Saya Zazah. Ya, Batrisha Maisara. Rangka luar, laba-laba, kalajengking, belalang, lipas, lipan, semut. Okey, cukup lengkap. Okey, thank you so much Batrisha. Okey, jangan lupa tanda dengan pen merah. Lupa nak pesan. Okey, anak-anak, tandakan dengan pen merah. Laju juga Batrisha baca tadi tu. Okey, alright. So, check ada tak kalajengking, semut, lipan, belalang, lipas, labah-labah. Okey, semua ni rangka luar. Labah-labah pun tahu. Kita tengok, betul ke labah-labah dia ada cengkerang ke? Dia ada kulit kutikel berlilin. Sebab tu dia termasuk dengan rangka luar. Okay, thank you Batrisha. Okay, sekarang ni saya nak dengar suara Hazin. Hazin boleh respon? Boleh lah. Okay, silakan Hazin untuk jawapan rangka hidrostatik. Okey. Hmm, Cacing pita, Mhm. cacing tanah, Hmm. tah bulan, Hmm. obor-obor, tapak Sulaiman. Satu lagi. Lagi. Ada satu lagi tertinggal. Mula huruf B. Rupi. Dia dekat row yang first kali sebelah kiri. Dalam tu. Beluncas. Tertinggal beluncas. Okay, thank you so much Hazin. Okay, so semua orang tolong tandakan cukup tak haiwan dalam kumpulan ni. Obor-obor, lintah bulan, beluncas, cacing pita, cacing tanah dan tapak Sulaiman. Okay, ni rangka hidrostatik. Okay, next. Okay, ada masalah bagi tahu ya. Okay. Raja di bawah ni menunjukkan seekor Ustazah ketam. nak tanya, Boleh Fatimah. Ustazah, kenapa tapak Sulaiman tu rangka hidrostatik? Okey, pernah pegang tak tapak Sulaiman? Ha, kalau anak-anak tengok, tapak Sulaiman ni beza dengan labah-labah tadi. Labah-labah dia ada kutikel berlilin dekat luar dia punya badan. Tapi dan bila dia macam kalau kita tekan dia, dia macam rapuh. Agak-agak macam ada satu lapisan yang agak keras lah. Tapi dia bukan cengkerang. Dia kutikel berlilin. Tapak Sulaiman ni kalau kita press dia, kita tekan dia, dia lembut. Dia lembut. So, dia tak ada rangka luar. Maka, untuk sistem sokongan tapak Sulaiman ni, dia bukan pakai kutika berlilin. Of course, dia bukan cangkerang. So, apakah sistem sokongan dia? Adalah rangka hidrostatik lah, berdalih dalam tubuh dia. Thank you, Fatimah, untuk soalan. Okay. Harapnya jelas lah penjelasan saya tadi tu. Okey, sekarang ni kita tengok ketam. Ketam dia dia menukar rangka luar dengan rangka baru dia. Kalau kita tengok kan macam mana dia kembungkan badan dia and then dia pecahkan rangka luar. Cuba tengok gambar yang last sekali. Gambar yang last sekali tu beza dia punya cangkerang asal dengan rangka luar dia. Rangka luar yang baru. Dan tengok saiz dia. Itu yang dikatakan selepas dia tanggalkan je rangka luar dia yang lama, pertumbuhan dia mendadak terus besar. Terus besar masa ni. Okey. Ini yang akhirnya kita tengok daripada pertumbuhan dia insta tu sifar, tak ada pertumbuhan berlaku sebab cangkerang luar dia keras kan. Yang lama tu keras, lepas tu dia pecahkan, buat ekdisis, kemudian bila pecah je rangka luar tu, pertumbuhan dia terus mendadak. Beza dia gambar last sekali. Beza saiz dia. Okey, tentang apa yang berlaku pada saiz rangka luar semasa pertumbuhan ketam invertebrata ni. So, saya nak pilih suara yang belum saya dengar. Ikhwan. Ikhwan boleh kot bantu. Izzah. Silakan Ikhwan untuk A. Okey. Apakah yang akan berlaku kepada saiz rangka luar semasa pertumbuhan ketam?
dalam golongan invertebrata. Hmm. Ketam tu saya sedia akan bertambah lebih besar. Okey, tepat. Tahniah Ikhwan, betul. Okey. Kalau kat sini pun tak lengkap. Jawapan Ikhwan lagi lengkap. Bertambah lebih besar. Saiznya bertambah lebih besar. Okey, tahniah Ikhwan. Okey, yang kedua, namakan proses. Alamak, ini saya dah sebut. So, saya bagi jawapan terus sebab saya dah sebut tadi. So, proses penanggalan kulit ni namanya adalah ekdisis. Pastikan ejaan betul ekdisis. Okey. Seterusnya, dua haiwan lain. Okey, kita nak dengar suara Arfah. Silakan Arfah. Namakan proses penanggalan kulit tersebut. Rangka luar. Kalajengking dan siput. Arfah baca soalan mana? Tapi Arfah bagi jawapan mana Arfah? Okey, jawapan. Okey. Nyatakan dua haiwan lain yang mengalami proses di 2B. Belalang dan kalajengking dan siput. Okey, thank you so much Arfah. Tak apa. Tu saya pelik. Kenapa soalan dia salah tapi jawapan dia betul? Okey. Okey, kalajengking, siput betul. Lipas. Lipas pun mengalami ekdisis tau. Oh, saya salah. Okey, lipas juga mengalami ekdisis. Ada tak haiwan lain yang anak-anak confuse? Kumbang. Kumbang boleh? Kumbang? Kumbang juga mengalami ekdisis. Lagi ada tak haiwan lain yang anak-anak buat jawapan? Ustazah, udang boleh ke? Udang boleh. Sebab udang pun ada cangkerang. Boleh. Dia punya kulit tu kan kutika berlilin dia. Apa lagi kalaulah anak-anak letak jawapan ketam. Padahal dekat atas dah ada gambar ketam kan. Anak-anak tulis balik jawapan ketam. So anak-anak akan hilang markah kat situ. Tak boleh. Jangan ulang jawab gambar yang dekat atas tu lah maksudnya. Okay. Alright. Sekarang ni soalan yang seterusnya, soalan nombor 3. Saya nak jemput Razin. Silakan Razin. Untuk soalan nombor 3. Apakah nama proses perubahan keseluruhan yang dialami oleh haiwan itu? Metamorfosis. Okey, terbaik. Tahniah Razin. So, jawapan dia adalah metamorfosis. Tahniah. Alright. Okey, ni sebenarnya senang je sebab dia nak proses kan. Cuma kita tengok je lah soalannya. Ni adalah lengkung pertumbuhan bentuk tangga bagi seekor serangga berangka luar. Macam tadi Sarah yang tanya, kumbang. Okey, daripada peringkat telur sampai dewasa. So kita tengok, saya harap anak-anak nampak cursor saya peringkat telur, ni panjang badan dia. Insta ni pertumbuhan sifar. Lepas tu berlaku anak panah. Anak panah, terus pertumbuhan mendadak. Insta balik. Anak panah, pertumbuhan mendadak. Insta balik, anak panah. X, pertumbuhan mendadak. Okey. Semasa proses X yang ditunjukkan oleh anak panah pada lengkungan itu, pertumbuhan pesat berlaku pada haiwan. Kita dah tengok dekat ketam tadi. Haiwan ni menyedut udara untuk mengembangkan badan dia bagi memecahkan rangka luar yang lama. Rangka luar baru akan keluar daripada dia. Haiwan mengalami beberapa proses X sebelum menjadi dewasa. So, ini semua orang dah tahulah saya rasa. Sebab saya pun dah 2-3 kali sebut. Tapi walaupun semua orang dah tahu, apa kata kita dengan suara Ayu ni? Silakan Ayu ni. Proses apa X ni? Ayu ni? Mana Ayu ni? Okey, tak apalah suara Ayu ni tidak kedengaran. Saya nak persilakan siapa ya? Nadia lah, Nadia Husnina. Proses apa ni Nadia? X tu, apakah proses X? Anak-anak bersama dengan saya tak? Nampak tak ni?
Nampak kan? Okey. Naufara boleh respon, Naufara? Ustazah. Alhamdulillah. Saya risau line kita tak synchronize kan? Okey, Naufara proses dia apa tadi, Naufara? Proses ekdisis. Betul. Apa maksud ekdisis, Naufara? Proses penanggalan kulit. Ya, bagus. Tahniah. Proses penanggalan kulit lama atau rangka luar yang lama. Okey, itu ekdisis. Dan macam Razin bagi tahu tadi, keseluruhan proses penanggalan, instar, pertumbuhan mendadak ni, ekdisis ni, keseluruhan proses ni dipanggil sebagai metamorfosis. Alright, kita dah habis lengkung pertumbuhan. Kita dah habis bincang dia punya dia punya apa? Dia punya soalan. Okey. Sekarang ni kita tengok yang seterusnya. Sekejap ya. Okey. Okey, kita nak tengok rangka hidrostatik. Anak-anak boleh tengok buku teks muka surat 118. Ambil take note sikit sebab kena faham betul-betul tentang cacing ni. Kita tak nampak dia kan. Okey. Bagaimanakah rangka hidrostatik membantu pergerakan haiwan berbadan lembut? So sekarang ni kita fokus cacing tanah. Ni cacing tanah. Okey, di mana ini adalah cacing tanah, okey, yang telah dibuat keratan rentas. Dia kerat cacing tanah ni, kemudian dia besarkan. Sama je gambar dalam buku teks. Okey. Tengok ada otot, otot membujur sebelah dalam, otot lingkar sebelah luar. Okey. Kemudian rongga badan, dalam rongga badan ni ada bendalir. Okey. Kemudian ada unjuran bulu-bulu halus namanya keta. Okey, keta. Keta tu apa? Bulu kejur. Bulu kejur ni maksudnya adalah bulu yang keras. Pada sisi badan cacing. Sarah. Sarah? Sarah rasa kan kalau tak ada bulu kejur ni, apa akan berlaku pada cacing? Rasa je. Pendapat Sarah lah. Cacing tu akan kesejukan. Akan apa? Kesejukan. Kesejukan. Okey, thank you Sarah. Okey, itu pendapat Sarah. Kalau pendapat Anis Fasiha, kalau tak ada bulu kejur ni pada cacing, apa berlaku dekat cacing tu? Dia tak boleh berjalan. Oh, Mengesat. okey, thank you Anis. Okey, itulah kalau berjalan tu dia ada kaki lah pula kan. Okey, alright. Betul lah sebenarnya bulu kejur ni untuk bantu cacing tu bergerak. Okey, tapi dia tak jadi macam penebak haba yang Sarah. Kalau maksudnya kalau bulu kejur tu tak ada, tidaklah kata dia kesejukan, tapi dia susah nak bergerak, dia susah nak mengensot bab kata Anis kan. Okey, mengensot macam pelik sikit lah, macam menjala boleh ke? Lebih kurang lah. Okey, so anak-anak ada dua jenis otot pada cacing ni, iaitu otot lingkar dan otot membujur. Otot lingkar dan otot membujur. Okey, sekarang saya nak try bagi video. Kalau boleh dapatlah tengok kan. Kejap Kejap saya tengok video. Ada video daripada Cikgu Hailmi ni. Saya rasa penerangan dia agak baik tentang cacing tanah. Kejap saya copy dia punya link. Okey, tak apa. Try tengok dekat saya punya screen. Kalau tak okey, saya rasa tak boleh ni. Anak-anak kena tengok sendiri. Apa kata saya cuba paste dekat kita punya group? Group ni dapat tengok tak? Okey. Okey, kejap
Anak-anak boleh tengok tak kita punya chatting dekat grup? Boleh. Okey. Betul lah. Boleh kan? Okey, sekarang ni saya nak ubah screen sharing saya. Oh, ni teknikal semua ni. Okey, saya nak ubah. Kita nak tengok video. Sekejap Okey, saya buka screen sharing yang baru. Okey. Ini Google Meet tadi ni sebenarnya. Okey. Saya tambah tab. Harapnya boleh dengar. Kalau tak boleh dengar, memang anak-anak kena tengok sendiri. Saya kena bagi masa. Sekejap kita try and error. Tak cuba tak tahu kan. Okey, sekarang ni nanti perhatikan otot-otot pada penerangan otot dengan keta tadi. Ya. Saya risau satu je tak dengar suara. Sekejap mudah-mudahan dengar lah. Hang pula. Oh, maksudnya tak dengar kan? Okey, kejap Mungkin sebab saya pakai earphone. Sekejap saya nak cuba buka kuat sikit. Pasti adik-adik pernah tengok cacing tanah kan? Tapi pernah tak terfikir macam mana cacing tanah ni boleh bergerak? Sedangkan kita tahu dia tak ada tulang. Jadi apa sebenarnya yang membantu dia untuk bergerak? Tapi sebelum tu jangan lupa follow dan subscribe channel Cikgu Helmi untuk lebih banyak video yang bermanfaat. Kalau adik-adik nak tahu, cacing tanah mempunyai rangka hidrostatik, iaitu ruang badan yang dipenuhi dengan bendali. Selain daripada itu, cacing dapat bergerak di atas tanah dengan bantuan keta, iaitu bulu kejur yang terdapat pada bahagian sisi badannya. Terdapat juga dua jenis otot pada dinding badan cacing, iaitu otot lingkar dan juga otot membujur, seperti yang dalam gambar rajah tadi. Otot-otot ni akan bertindak secara berlawanan. Contoh dia macam bila otot lingkar mengecut, otot membujur pula akan mengendur. Dan ini akan menyebabkan badan cacing menjadi nipis dan juga memanjang. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau otot membujur pula yang mengecut, otot lingkar akan mengendur dan badan cacing pula akan menebal dan juga memendek selepas itu. Okey, sekarang kita gunakan mini mikroskop yang boleh disambungkan secara Wi-Fi dengan telefon. Jadi kita tengok secara dekat bagaimana rupa bentuk cacing tanah apabila menggunakan mikroskop ni. Itu dia macam ni. Tindakan otot lingkar dan otot membujur tadi secara berlawanan akan menghasilkan tekanan hidrostatik pada cecair yang ada dalam badan cacing. Maka, apabila badan cacing menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik tadi akan memindahkan cecair dalam badan cacing itu ke belakang badan. Manakala,
Jika badan cacing tersebut menebal dan memendek, cair badan akan dipindahkan ke bahagian memendek ini oleh tekanan hidrostatik dan menyebabkan bahagian belakang cacing ditarik ke hadapan seperti yang kita tengok. Jadi jika otot membujur mengecut, otot lingkar pula akan mengendur dan segmen-segmen pada bahagian cacing tanah akan memendek dan menebal. Kereta ataupun struktur yang serupa seperti macam kaki belakang sini akan mencengkam tanah. Jadi kalau saya dapat jelaskan sekali lagi, cacing tanah sebenarnya bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot membujur. Yang mana benda ni berlaku secara berlawanan. Pada masa yang sama, segmen-segmen lain pada badan cacing tanah tadi akan memanjang dan menipis. Hal ini berlaku kerana otot lingkar pada segmen ini mengecut dan otot membujur mengendur. Maka kereta pada segmen ini akan melepaskan cengkaman untuk membenarkan badan cacing tanah memanjang dan seterusnya dapat bergerak ke hadapan. Semoga video ini dapat membantu adik-adik untuk belajar tentang bagaimana cacing tanah bergerak dan bagaimana juga rangka hidrostatik dalam cacing tanah dapat membantu untuk cacing tanah ini melakukan pergerakan. Okey? Okey, kita patah balik pada kita punya PowerPoint. Sekejap. Saya harap anak-anak dapat dengarlah kita punya video tu tadi. Sebenarnya ada lagi satu video. Video ni lagi mudah untuk faham sebab dia macam gambarkan lah macam mana. Alamak, saya punya PowerPoint dah tak keluar. Alhamdulillah ada. Tiba-tiba hilang pula. Okay. Alright, nampak tak PowerPoint saya? Senyap dah ni. Aidil. Aidil. Ya. Oh, ya Allah, sorry. Sekejap. Aidil, nampak tak PowerPoint saya? Nampak Azhar, nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, anak-anak bayangkan macam ni otot lingkar tu, cuba anak-anak bulatkan, cantumkan ibu jari dengan jari telunjuk. So, jari bulat kan? So, itu adalah otot lingkar, bentuk bulat. Kalau otot membujur, dia panjang. Dia memanjang. Tu otot membujur. Otot lingkar dia membulat. Tu sebabnya sekarang ni kita tengok kan. Okey, kejap. Saya proceed kita punya PowerPoint. Okey, simulasi tu nanti kita tengok kemudian. Untuk fahamkan dulu. Okey, sekarang ni kita tengok gambar rajah ni. Okey, otot lingkar dia warna biru ni. Otot lingkar warna biru. Bulat lah. Itu saya suruh anak-anak cantumkan ibu jari dengan jari telunjuk. Dia bulat, biru. Kalau otot membujur, dia melintang. Dia panjang. Dia straight. Apa lagi nak sebut? Beza otot lingkar nampak bulat, manakala otot otot membujur tu memanjang je. Okey, sekarang ni kita tengok gambar je dulu. Posterior, anterior. Posterior belakang. Anterior hadapan. Okey? Alright. Kita tengok apa berlaku semasa dekat bahagian depan, masa dia tebal. Okey, masa dia menebal ni, otot lingkar dia mengendur. Mengendur tu anak-anak besarkan semaksimum mungkin bulatan ibu jari dengan jari telunjuk anak-anak. Tu mengendur. Okey, dia mengendur. Bila dia mengendur macam tu, maka otot bujur automatically akan terus jadi pendek. So kita tak kata dia jadi pendek lah. Kita sebut dia mengecut. Menyebabkan benda alir penuh dalam tu. Okey, sekarang ni itu dalam keadaan dia tebal tau. Okey? Okey, bila dia menipis, otot lingkar akan mengecut.
Macam mana nak gambarkan otot lingkar mengecut? Jari anak-anak tadi tu, ibu jari dengan jari telunjuk tu anak-anak kecilkan bulatan dia. Jadi tu maksudnya otot lingkar mengecut. Bulatan tu jadi makin kecil. Bila bulatan itu jadi makin kecil, kita akan tekan otot mengendur tu akan jadi lagi panjang. Dia akan memanjang. So, bila dia menipis, dia akan otot lingkar tu akan mengecut dan otot mengendur tu, otot membujur akan mengendur. Mengendur lagi panjang. Otot dua je anak-anak. Mengecut ke mengendur? Mengecut ke mengendur? Tu je otot. Tindakan otot, mengecut atau mengendur. Okay, so ingat, kalau dia tebal, besarkan ibu jari. Oh, otot lingkar ni mengendur. Dia mesti bertentangan. Otot membujur tu mesti bertentangan. Kalau otot lingkar mengendur, otot bujur akan mengecut. Jadi dia akan jadi gemuk dan pendek. Kalau otot lingkar tu pula mengecut, okay, antagonis bertentangan. Otot membujur pula akan mengendur. So, dia akan jadi nipis, kecil dan panjang. Okay. Maksudnya otot lingkar kalau mengendur dia besar, tebal. Kalau dia mengecut dia jadi kecil, nipis. Otot membujur pula kalau mengecut dia jadi pendek. Tapi kalau mengendur dia jadi panjang. Tu maksud dia pergerakan yang antagonis. Antagonis tu maksudnya apa? Bertentangan. Tu maksud dia lah. Okay. Alright. Mus'ab tak dapat masuk. Alamak. Okay. Anak-anak alhamdulillah lah kalau anak-anak dapat masuk. Kesian juga kawan-kawan yang tak dapat masuk Okay, nak buat macam mana kan? Alright. Okay, sekarang ni kita tengok dia punya penerangan sikit. Otot lingkar dan otot membujur bertindak secara berantagonis. Itu saya kata berlawanan tadi. Bila otot lingkar tu mengecut, anak-anak dalam kepala otak kan? Kepala anak-anak kan? Ingat otot lingkar tu bulat. Cantumkan ibu jari dengan jari telunjuk. Saya tak buka video ni tapi anak-anak boleh buat sendiri. Kalau dia kata dia mengecut, maksudnya bayangkan jari tu makin, bulatan tu makin kecil. Okay, so dia akan jadi nipis. Bila dia nipis, bayangkan pula otot bujur tu mengendur dan bila mengendur dia akan jadi panjang. Sebab tu dia kata badan cacing jadi menipis dan memanjang. Otot lingkar mengecut, jari tu jadi makin kecil bulatan dia. Okay, bila otot lingkar mengecut, membujur akan mengendur. So, jadi makin panjang. Okay, kemudian kita tengok satu lagi. Bila otot bujur tu mengecut, otot lingkar pula akan mengendur. Maksudnya otot lingkar tu besarkan bulatan dia. Okay, so dia akan jadi besar. Maksudnya dia akan jadi besar dan pendek. Okay, so maksudnya masa ni otot lingkar, otot membujur tu akan mengecut, otot lingkar tu mengendur. Okay, kena baca banyak kali baru faham sebenarnya. Inilah tindakan berantagonis. Okay, alright. Tindakan antagonis ni menyebabkan tekanan hidrostatik tu akan dipindahkan lah dalam badan cacing. Semasa badan cacing tu menipis dan memanjang, maksudnya otot lingkar tu mengecut, tekanan hidrostatik akan dipindahkan ke bahagian belakang. Okay, pindah bahagian belakang. Okay. Bila dipindah bahagian belakang, badan cacing akan menebal dan memendek. Masa ni tekanan hidrostatik tu akan pindahkan cecair badan dia dekat bahagian yang pendek tu. So pada masa ni badan cacing akan tertarik ke hadapan. Okey, maksudnya anak-anak akan tengok dalam rajah, masa dia menipis tu ketar tu tak touch pun permukaan. Tapi masa dia menebal baru ketar tu touch permukaan. Barulah cacing boleh bergerak. Okey, sekarang ni kita tengok pula gambar rajah ni. Ingat tadi, posterior belakang, anterior depan. Otot bulat ni adalah bujur lah. Otot bujur mengecut. Okey, maksudnya dia jadi panjang. Okey, antagonis, otot lingkar akan mengendur. Okey, mengecut, otot bulat ni adalah otot lingkar. Otot lingkar mengecut.
Maksudnya jari anak-anak tu makin kecil bulatan dia. Okay. So, cecair akan pindah ke belakang. Okay. Sekarang ni bila otot bujur pula mengecut, otot lingkar tu menebal, cecair tu bergerak ke depan. So, kita akan nampak cecair tu, kalau kita tengok gambar Cikgu Helmi bagi tu, kita nampak badan cacing tu bergerak ke, cecair dia bergerak ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Itu menyebabkan itu adalah sebenarnya pergerakan bendalih hidrostatik dalam badan cacing tu. Okay? Alright. Nanti anak-anak, sekejap, saya boleh kongsi sekejap. Satu lagi video, ni simulasi. Okay, kejap saya cari video dia. Ini dia gambarkan dengan straw. Ni digambarkan dengan straw. Macam mana kita nak faham otot membujur dengan otot tu tadi. Okay. So saya nak ubah screen sharing Saya nak ubah kepada Chrome. Saya tak nak buka PowerPoint, saya nak buka Chrome sekarang. Nak buka video. Okay, kejap. Okay. Kita nak tengok video lagi satu. Cikgu ni dia nak terangkan otot membujur dengan otot melingkar tu guna straw. Kejap Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak terangkan pergerakan cacing tanah ya. Okay, cacing tanah ada dua otot, iaitu otot melingkar, bulat-bulat ni, dan otot membujur. Otot membujur yang lurus macam ni. Otot melingkar, otot membujur. Okay. Jadi cikgu dah buat model cacing tanah ni. Okay, jadi macam mana pergerakan boleh berlaku Apabila cacing tanah ni nak bergerak ke hadapan, otot membujur akan mengecut. Apa yang berlaku kalau otot membujur mengecut adalah badan cacing tanah tu jadi memendek dan menebal. Tengok otot membujur ni mengecut. Okey. Badan cacing tanah tu akan jadi pendek dan menebal. Apabila otot membujur dan pada masa yang sama otot berlingkar ni akan mengendur. Okey. Apabila otot membujur mengendur, badan cacing tanah akan jadi panjang dan lebar. Dan pengecutan dan pengenduran otot membujur dan otot melingkar ni berlaku secara berselang-seli dan menghasilkan pergerakan bagi cacing. Okay, dan bulu-bulu halus kat bawah ni, ini adalah kita yang mencengkam tanah dan juga dia melepaskan cengkaman untuk berlaku pergerakan. Ya. Otot membujur, mengecut, badan menjadi pendek dan tebal. Otot membujur, mengendur, badan cacing menjadi panjang dan lebar. Okay. Assalamualaikum. Okey anak-anak, tapi kan dekat penerangan cikgu ni, anak-anak hanya nampak tentang otot membujur sahaja. Anak-anak tak dapat tengok tentang otot lingkar. Tapi saya dah bagi tahu anak-anak tadi, otot lingkar anak-anak boleh tengok, anak-anak boleh buat guna jari je. Jari ibu jari dengan jari apa tu? Jari telunjuk ke, jari hantu ke, mana-mana boleh.
Kalau bulatan dia besar, dia mengendur. Jadi gemuk lah. Kalau dia mengecut, bulatan tu jadi kecil. So cacing tu jadi nipis lah. Tu maksud dia lah. Okay. Alright. So sekarang ni buka balik sign process skill. Kita nak bincang jawapan. Okay. Buka balik sign process skill. Sekarang ni kita nak bincang jawapan. Okay. Alright, saya persilakan. Siapa yang saya belum panggil tadi? Syahira, boleh tak Syahira berikan jawapan A? Nombor 3A, Syahira. Tandakan haiwan-haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik. Peluncas dengan lintah. Okey, tengok betul tak jawapannya? Okey, so jawapannya adalah beluncas dengan lintah. Betul. Syahira, belalang tu rangka apa, Syahira? Rangka Dia ada hidrostatik. hidrostatik tu beluncas dengan lintah. So belalang kan dia ada macam kan rangka luar. Thank you so much Syahira. Okey, rangka luar. Okey, B, saya persilakan Yazid. Silakan Yazid. B, apakah fungsi rangka hidrostatik? Menyokong badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalam badan. Okey, tepat. Okey, so betul menyokong badan dia, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman. Okey, thank you so much Yazid. Okey, next nombor 4 saya persilakan Fazarina. Silakan nombor 4 Fazar. Bagaimanakah tekanan hidrostatik pada cecair di dalam badan membantu pergerakan haiwan seperti cacing tanah? Pasangan otot yang terdapat pada dinding badan mengendur dan mengecut secara bersilih ganti. Tekanan hidrostatik yang terhasil memanjangkan dan memendekkan badan haiwan untuk pergerakan. Okey, tepat. Thank you so much Fazal. Jangan lupa anak-anak tandakan dengan pen merah, okey, tentang jawapan yang telah kawan-kawan share kan. Pasangan otot yang terdapat pada dinding badan akan mengecut mengendur. Tadilah, ni dah pergerakan antagonis bersilih ganti. Tekanan hidrostatik, okey, daripada bendali dalam badan cacing tu akan terhasil dan menyebabkan dia menjadi panjang, pendek pada badan haiwan dan membantu pergerakan. Disokong oleh keta tadi, bulu kejur. Okey, oleh keta. Okey, sekarang ni kita nak masuk satu topik baru. Kalau buku teks muka surat 120. Buku teks muka surat 120. Okey. Alright. Ini tentang sistem rangka dalam. Kita dah tengok rangka luar, kita dah tengok rangka hidrostatik. So sekarang kita nak tengok rangka dalam pula. Rangka dalam pula. So ini pun anak-anak dah sebenarnya dah dapat dah peranan rangka dalam ni. Saya dah terangkan, iaitu menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan kita. Tak adalah bentuk badan kita kekejap gemuk, kekejap kurus, kan. Menghasilkan sel-sel darah, ya. Rangka dalam ni adalah berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah pada bahagian sumsum. Ada orang kalau pasaran gelap, ini na'udzubillah lah kan, kat pasaran gelap ada orang jual tau sumsum tulang ni. Okey. Sebab sumsum tulang kita ni adalah lokasi di mana penghasilan sel-sel paling pesat berlaku, sel-sel darah. Okey, di samping tu
fungsi rangka dalam adalah melindungi organ lembut lah seperti jantung dan ginjal. Itulah hikmahnya Allah cipta tulang rusuk tu. Dan kenapa tulang rusuk tu duduk di di dada melindungi kita punya jantung kan. Okay, kalau kalau dapat tengoklah saya punya kerja di bahagian tengah pencantuman tulang rusuk kiri dan kanan ni, tulang rusuk ni lagi tebal. Kalau anak-anak tekan dada anak-anak sendiri pun, anak-anak akan rasa agak keras kat situ. So sebab itu adalah rangka dalam yang melindungi jantung. Okay. Dan tempat pelekatan otot. Okay, cuba tengok gambar gajah tu. Dengan sistem sokongan boleh berjalan, boleh berlari, okay, boleh bergerak. Tanpa sistem sokongan dia jadi cacing. Lembek. Okay. Alright. Sokongan pada vertebrata. Okay. Sokongan utamalah rangka dalam ni adalah berat badan dia lah. Kalau kita tengok vertebrata darat, vertebrata darat dengan vertebrata akuatik. Darat lah, akuatik dalam air lah disokong oleh, dipanggil lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis. Pectoral dekat bahagian bahu dia, manakala pelvis dekat bahagian belakang. Kalau kita tengok akuatik, lengkungan pelvis ada tapi sangat-sangat kecil. Maksudnya akuatik ni dia sangat bergantung kepada lengkungan pectoral. Okay, sangat bergantung pada lengkungan pectoral. Akuatik ni kan, kalaulah dia tak ada rangka dalam, maka berat badan dia akan menghancurkan atau menghempap dia punya organ-organ dalaman. Sangat dahsyatlah haiwan akuatik ni. Okay. Anak-anak kena ingat lengkungan pectoral pada bahagian bahu, pelvis kat bahagian belakang. Okay. Bahagian punggung. Okey, persamaan dan perbezaan lah antara sistem sokongan vertebrata darat dan vertebrata akuatik ni. Kalau darat dia berat badan disokong, dua-dua ada rangka dalam, tu persamaan dia. Kalau vertebrata darat disokong oleh rangka dalam, berat dia. Tapi vertebrata akuatik berat badan dia disokong oleh daya apungan air. Tu beza dia. So, akuatik ni tidak perlukan rangka untuk sokong berat badan, tapi memerlukan air lah, apungan air untuk sokong berat badan dia. Dan haiwan vertebrata darat, lengkungan pectoral dan pelvis dia besar dan kuat. Dua-dua. Pectoral dekat bahu, pelvis dekat punggung, dua-dua besar dan kuat. Tapi kalau akuatik, pectoral yang besar, kuat dan pelvis kecil dan lemah. Tu beza dua lah. Maksudnya bila belajar tentang rangka haiwan ni, kita fikirkan ada dua rangka, rangka pectoral dengan pelvis. Okay. Alright. Burung lain. Burung ada rangka dalam tapi burung ni disesuaikan untuk terbang. Untuk terbang. Okay. Sebab dia tak boleh rangka yang berat. Kalau berat susah dia nak terbang. Okay. Tulang sternum. Dia ada sejenis tulang nama dia sternum. Okay. Sternum ni dekat bahagian bawah dada dia tu. Okay. Tulang sternum ni pipih, luas. Okay. Dan dia ada tulang berongga dan ringan. Tulang berongga dan ringan. Dia ada rongga. Beza dengan manusia padat. Tapi haiwan darat padat. Tapi kalau burung dia ringan. Ada rongga, berongga dan dia ringan. Padat dan berat, berongga dan ringan. Okay. Dan saiz tengkorak dia lebih kecil. Kat kepala tu tengok, kepala dia kan kecil kan? Okay, untuk burung ni, saiz tulang tengkorak kat kepala dia tu kecil sahaja. Ini ada projek ya anak-anak. Minggu depan kita buat projek. Saya akan senaraikan bahan untuk kita buat projek masa PTPR. Bahan apa yang perlu anak-anak siapkan sebelum kelas. Okay. Dan anak-anak sediakan. Nanti masa kelas kita buat projek. Nak kaji. Antara tulang padat dengan tulang berongga ni, mana lagi kuat? Kita nak buat kajian tu lah. Okay. So sekarang ni, cuba anak-anak tengok. Okay. Anak-anak boleh print tak? Kalau saya bagi gambar. Kalau tak boleh print, try lukis lah. Try lukis. Okay. Berdasarkan gambar yang saya bagi ni. Dan anak-anak labelkan tulang-tulang pada rangka manusia ni. Ini belum detail ya anak-anak sebenarnya. Belum cukup detail lagi lah. Tapi anak-anak kena tahu semua rangka ni, tulang rangka ni. Okey, dia terbahagi pada dua tau rangka manusia. Satu appendage. Satu lagi rangka paksi. Paksi ada satu,
dekat tengkorak tu, kemudian dekat dada 2, kemudian dekat tengah-tengah 3. 3 je rangka paksi. Saya terpaksa bawa satu rangka appendage dekat bahagian rangka paksi sebab tak muat sebelah kiri ni. Maksud saya ialah sebelah kiri ni semua rangka appendage. Okay, termasuk yang saya petakkan tu. Tu rangka appendage. Yang sebelah kanan 1, 2, 3, atas 1, tengah 2, bawah tu 3, itu rangka paksi. Ada 3 rangka paksi, ada banyak rangka appendage. So anak-anak, kalau siapa boleh print, nanti saya bagi gambar, anak-anak print. Anak-anak print dan labelkan rajah ni. Kalau tak boleh print, tak apa, jangan risau. Try lukis. Kita akan sudahkan kelas ni awal sikit. Untuk anak-anak siapkan labeling rangka ni dalam buku nota. Okay, so try lukis. Kemudian buat macam ni. Cuba anak-anak tengok buku tab, muka surat 122 dengan 123. Ada maklumat-maklumat khas untuk tengkorak, untuk turus vertebra. Kan ada maklumat khas. Anak-anak try buat. Gunalah kertas yang warna lain-lain sikit. Okay, buat nota kecil. Ringkaskan. Ini nota dalam buku tab ni dia padat. Anak-anak ringkaskan nota tu dan buat lipatan. Lipat dekat sini. Buat lipatan tu, lipatlah dekat rangka-rangka ni. Contohnya dekat sini. Dekat tengkorak. Contoh tengkorak tu kan. Buatlah lipatan kertas tu dekat tengkorak ni. Buat macam tu, buat dalam buku nota. Okay, buat dalam buku nota yang macam ni. Okay, tu saja. Dah habis. Kelas kita dah habis. Sebab saya nak bagi anak-anak tempoh setengah jam untuk melukis. Boleh tak melukis? Boleh tak? Siapa-siapa Boleh. tolong. Itulah. Boleh lah. Alhamdulillah.